Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guru kami akan membentangkan tajuk liberalisme dan bahayanya terhadap Islam. Nama saya Nurul Iman. Ahli kumpulan saya Muhammad Haris Ilmi, Amaluddin, Fatin Najwa, Nur Azira. Kita sambung kepada pengertian liberalisme. Next. Pengertian liberalisme dari perspektif agama ialah pemikiran yang cuba membebaskan Islam dari sebarang ikatan syarak dan dengan cara mentafsir, mengolah, menafikan apa sahaja dalil syarak agar bersesuaian dengan pemikiran yang berteraskan falsafah barat. Cara mudah untuk kita faham, liberalisme adalah fahaman bebas yang memisahkan aspek agama dan tidak terikat dengan syariat Islam. Selain itu, liberalisme menurut beberapa ahli barat terdapat pelbagai pengertian. Tiada satu pun definisi yang tepat. Hari ini kerana pemaknaan mereka berbeza mengikut konteks pemikiran dan kecenderungan mereka. Liberalisme menurut sebahagian ahli falsafah barat. Menurut Collingwood, liberalisme adalah kebebasan manusia untuk bertindak tanpa paksaan. Illustrates, liberalisme adalah hak kudus manusia iaitu untuk mengkritik kerajaan. Hobhouse pula berpandangan bahawa liberalisme ialah ciri khas dunia moden. Seterusnya, perkembangan liberalisme. Berdasarkan kajian, sejarah fahaman liberalisme ini mudah masuk ke dalam fahaman dan telah diperluaskan kepada pegangan orang Islam melalui penjajah Eropah. Gerakan ahli pemikir-pemikir liberal barat pula mula masuk dalam pemikiran orang Islam dengan pendekatan modernisasi serta menstrukturkan agama agar sesuai dengan modernisasi barat. Baiklah, seterusnya kita beralih ke isu-isu pemikiran yang dibawa oleh golongan liberalisme. Seperti kita tahu, terdapat pelbagai isu yang ditimbulkan oleh kaum puak liberalisme ini. Dan antara isu yang boleh saya ketengahkan di sini ialah yang pertama LGBT, iaitu singkatan kepada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Antaranya mereka cuba memperjuangkan untuk menghalalkan perkahwinan sejenis yang sudah jelas sangatlah bertentangan dengan fitrah manusia dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malah di negara Malaysia juga tercetusnya pelbagai demonstrasi yang mempertahankan hak perkahwinan sejenis dan hak golongan LGBT. Maka kita faham dari sini bahawa Al-Quran sendiri sudah menceritakan kisah kaum Nabi Lut AS yang diazab dan dimusnahkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala murka terhadap mereka kerana mereka terlibat dalam perbuatan homoseksual ini. Jadi ianya adalah dilarang dalam perundangan Islam dan boleh dikenakan pelbagai hukuman bergantung pada keadaan dan pendapat mazhab. Seterusnya, yang kedua adalah penolakan hukum ahwal syakhsiah. Hukum ahwal syakhsiah ni terdapat pelbagai cabang dan antara isu yang hangat sering dibangkitkan oleh puak liberalisme inilah berkaitan dengan poligami, iaitu satu kumpulan liberal Islam yang dikenali sebagai SIS, iaitu Sisters in Islam. Mereka dengan lantangnya mendakwa bahawa hukum poligami ini dah tidak adil bagi golongan wanita khususnya. Yang kedua saya boleh bagi contoh adalah kumpulan Islam Liberal Indonesia telah mengajukan beberapa cadangan kepada Kementerian Agama Indonesia dalam rancangan kompilasi hukum Islam agar hukum-hukum yang berkaitan diubah. Antaranya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan talak, berkaitan dengan iddah, bahagian pewarisan harta dan sebagainya. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan politik. Kita tahu bahawa mereka ni sangat kuat memperjuangkan ideologi sekularisme dalam pentadbiran mereka, dan golongan Sisters in Islam ni juga mereka mahu agar golongan wanita ni diberikan keutamaan yang sama dalam memimpin negara. Tapi kita tahu bahawa di atas muka bumi ini bahawa kaum lelaki ini diberikan keutamaan untuk memimpin golongan wanita seperti firman Allah surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, iaitu kaum lelaki itulah kaum pemimpin kepada wanita kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki ini dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan. Yang seterusnya adalah faktor-faktor penyebab fahaman liberalisme. Yang pertama adalah pengaruh barat.
Golongan ini mendatangkan kekeliruan apabila mencampur adukkan dengan ayat Al-Quran dan hadis dalam hujahnya. Langkah pemikiran liberal merujuk pada pandangan yang tidak mahu menjadikan agama sebagai teras dalam perundangan negara. Segelintir individu menyatu pengaruh dengan pendapat dan gaya hidup barat dan peradaban yang banyak menguasai dan mendominasi pelbagai bidang dan cabang ilmu. Segelintir individu ni kebanyakan daripada orang-orang yang tak tahu, orang yang cerita agama ataupun orang yang cepat terpedaya lah. Yang keempat, cenderung ke arah pemikiran Islam liberal ini banyak menyandarkan sesuatu hujah mereka berdasarkan kajian orientalis barat, metodologi kajian agama lain, hak kebebasan sosial atau politik atau ekonomi mengikut konteks barat dan falsafah sekularisme. Yang kedua adalah disebarkan melalui wacana pemikiran, tulisan dan rencana dalam media massa, media sosial dan dialog antara agama yang diadakan di universiti dan lain-lain. Ini cenderung melakukan perbuatan mengikut kehendak hati dan logik akal tanpa mengambil kira pendapat agama dan hukum halal dan haram. Belia macam remaja ke kan? Dia tengok something tu, dia mesti nak buat ikut kehendak hati dia je tanpa fikirkan agama atau hukum halal dan haram. Yang kedua, masyarakat yang kurang penghayatannya akal Islam akan keliru tentang konsep Islam itu sendiri. Yang ketiga, golongan Islam liberal dan sekuli ini sering mengaitkan pandangan mereka dengan Islam supaya ia kelihatan logik dan boleh diterima masyarakat Islam di Malaysia. Ketika seseorang tidak menguasai diri sepenuhnya ketika mengalami kekacauan minda, fahaman ini akan menjadi masuk akal. Hal ini kerana seseorang itu akan berpendapat bahawa hujah-hujah yang dikemukakan oleh pejuang liberalisme dan sekularisme ini lebih relevan untuk ketika ini. Macam kita tengok dekat media massa kan, contoh waktu tu kita tengah serabut ke, lepas kita tengok satu benda tu, kita tu rasa macam relate lah dengan hidup aku lah, macam tu lah. Tapi padahal benda tu kita tak tahu betul ke tidak. Pengaruh media sosial. Kebanyakan golongan liberal dan sekular menggunakan media sosial sebagai medium untuk mempengaruhi pemikiran anak muda. Sebab seperti yang kita ketahui, media sosial ni adalah media yang terbesar yang menjadi pengaruh kepada anak-anak muda sekarang. Human rights, hashtag human rights atau hashtag LGBT sering kali digunakan pakai di media sosial, terutamanya di Instagram dan Twitter, yang menjadi ikut masyarakat pada masa kini. Aplikasi YouTube juga sering digunakan untuk menyebarkan video-video berkaitan fahaman liberal dan sekular. Dan seterusnya, ada juga influencer di media sosial yang mendukung fahaman ini. Hal ini menyebabkan pengikut-pengikut influencer tersebut juga terpengaruh akibat mereka ikutkan idola mereka. Sebab yang kita ketahui, influencer ni orang yang banyak follower, orang yang terpengaruh, orang yang berpengaruh. So dia ramai pengikut lah. Kalau orang yang berpengaruh dia ramai pengikut, mestilah ramai orang akan ikut dia. Terusnya adalah fahaman keluarga. Apa yang berfikiran liberal dan sekuli ini juga sangatlah membimbangkan. Hal ini kerana mereka adalah contoh tauladan bagi anak-anak di rumah. So ibu bapa ni amat berperanan dalam keluarga, sebab ibu bapa ni akan didik anak-anak dia. Yang kedua, sifat ibu bapa yang mengambil sikap sambil lewa terhadap anak-anak menyebabkan masalah ini semakin berluasa. Yang ketiga, masalah diri dan keluarga dapat diselesaikan jika ibu bapa dan anak bertoleransi menolak ajaran liberal dan sekular dalam institusi keluarga. So, pertama sekali ibu bapa ni lah yang jadi ketua untuk keluarga kan. So, ibu bapa ni mesti ada ilmu untuk ajar anak dia. Seterusnya adalah sifat ingin merasakan kebebasan. Ini biasanya golongan remaja lah. Sebagai contohnya, mangsa yang mempunyai masalah keseluruhan jantina akan memilih untuk menjadi sebahagian mengikut LGBT dan menjadi transgender berbanding mencari solusi dan ikhtiar mengikut cara Islam. Sebab dia nakkan kebebasan. Sebab dia rasa macam dia nak jadi tu, so dia jadi je. Dia tak fikir pun yang dia tu tak boleh. Faham tak? Yang kedua, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan kini seolah-olah sudah menjadi normal di dalam masyarakat. Pemikiran modernisme yang berpaksikan budaya hedonisme. Golongan-golongan ini berpendapat bahawa segelintir undang-undang Islam melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai digunakan pakai pada dasawarsa ini. Maksudnya dipikir macam sekarang dunia dah moden, so tak boleh fikir benda tu. Padahal Islam ni
Islam ni macam setiap masa je, bukannya dia ikut masa, faham tak? Dia bukannya macam kita dah moden, so kita tak boleh nak guna cara pakai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dengan slide yang berikutnya. Kesan-kesan liberalisme terhadap negara. Yang pertama, liberalisme ni akan menghapuskan kedaulatan agama Islam. Walaupun Malaysia ni diiktirafkan di Malaysia ni agama Islam sebagai agama rasmi negara, tetapi golongan liberal ni mereka menyalatafsirkan bahawa Islam itu hanyalah sekadar nama saja dekat Malaysia ni. Jadi golongan liberal ni mereka diorang punya fokus nak menjadikan Malaysia sebagai negara sekular, berpaksikan demokrasi liberal yang tidak terikat dengan agama Islam. Golongan liberal ni mereka menentang pemerkasaan terhadap mahkamah syariah dan undang-undang syariah. Sebab apa? Sebab mereka melebihkan akal daripada sumber-sumber utama dalam agama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebab tu mereka tak nak sokong undang-undang syariah. Mereka juga berhasrat untuk menghapuskan institusi-institusi agama di Malaysia. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, iaitu dengan mematuhi segala hukum hakamnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata. Kesan terhadap syariah, iaitu autoriti keagamaan diketepikan. Dalam konsep liberalisme, agama Islam itu tiada kuasa dalam perundangan. Sebab apa? Sebab mereka ni mengasingkan antara agama dengan undang-undang. Apa yang dimaksudkan dengan sekular? Sekular ialah suatu entiti atau kerajaan yang mewujudkan jurang perpisahan dengan agama atau kepercayaan. Maksudnya antara agama dengan sesuatu benda lain tu diorang adakan jurang. Aliran Islam liberal, mereka membahagikan wahyu kepada dua. Yang pertama, wahyu bertulis. Apa yang dimaksudkan dengan wahyu bertulis? Mereka menyatakan bahawa wahyu bertulis itu adalah Al-Quran yang merupakan teks semata-mata, dan wahyu tidak bertulis iaitu akal manusia. Jadi bagi mereka, untuk menentukan sesuatu hukum dalam sesuatu situasi, tak boleh berpandukan Al-Quran semata-mata, sebab bagi mereka Al-Quran hanyalah teks dan tak terangkan detailnya macam mana hukum hakamnya, macam mana caranya semua. Sebab dia orang melebihkan akal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, golongan liberal menafikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama penentu hukum. Seperti mana yang kita tahulah. Sebab apa? Sebab mereka ni akan mengutamakan logik akal sebagai sumber penetapan sesuatu hukum dan asas kefahaman lebih daripada menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai hujah. Mereka ni akan sedaya upaya untuk timbulkan keraguan dalam kalangan kita umat Islam. Dengan apa? Dengan menggunakan fakta dan istilah yang was-was ataupun mengelirukan. Dan mereka ni juga sentiasa memutarbalikkan ajaran agama Islam dengan gaya pemikiran gerakan mereka. Macam tadi ada pembentang yang membentangkan bila mana kita ni tengah serabut ke apa, jadi kita senang, orang tu senang untuk terpengaruh dengan mana-mana agenda atau pemikiran yang lain. Bagi mereka itu semua masuk akal. So itulah dia orang punya fokus untuk memutarbalikkan ajaran agama Islam. Lepas tu golongan liberal ni, mereka berusaha nak terapkan fahaman liberal dalam diri orang Islam. Sebab bagi mereka fahaman mereka ni, fahaman liberal ni, bagi mereka fahaman itu adalah sangat sesuai dan penting untuk kemajuan Islam akan datang. So mereka akan ketepikan Al-Quran dan Sunnah dan lebihkan kepada fahaman liberal mereka. Dan golongan liberal ni, mereka mendesak untuk menyeru kepada berlakunya pembaharuan fiqh serta mengetepikan para ulama dan fiqh. Okay, seterusnya, yang terakhir kesan kepada sosial, iaitu LGBT. LGBT merujuk kepada sekelompok golongan yang mengamalkan cara hidup lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Kaum Nabi Lut menyukai sesama jenis. Contohnya kaum Nabi Lut lah yang Allah ada cerita dalam Al-Quran.
Allah juga ada berfirman, sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Mereka menyukai sesama jenis, padahal benda itu adalah bercanggah dengan fitrah manusia. Jadi antara pertikaian golongan liberal ni dalam hukum-hukum syariat Islam, iaitu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, antaranya ialah hukum faraid yang tidak sama rata antara lelaki dan wanita. Seterusnya adalah larangan wanita daripada menjadi pemimpin. Mereka juga mempertikaikan kewajipan bertudung ke atas wanita. Kenapa wanita ni wajib bertudung? Seterusnya adalah hukuman bunuh ke atas orang yang murtad. Dan yang terakhir sekali hukum jenayah hudud yang menurut mereka adalah pengaruh budaya Arab Jahiliah. Jadi semua hukum syariat ni mereka mempertikaikan dan memutabalikkanlah, dan diorang tak sokong Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itulah antara kesan-kesan liberalisme. Okay, seterusnya saya akan menyambung sesi pemenangan. Jadi usaha-usaha untuk menangani golongan LGBT lah. Jadi secara ringkasnya, banyak usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan, individu berkepentingan atau institusi universiti lah yang untuk menangani golongan LGBT ni. Yang pertama, menjalankan kegiatan muzakarah dan diskusi ilmu secara terbuka sama ada antara dua pihak atau penuntut ilmu dan asatizah yang berilmu. Jadi macam baru-baru ni, bawah jabatan, tak ingat jabatan apa, tapi bawah Akademi Pendidikan Islam, kita ada jemput daripada salah seorang, Dr. Syed Syahrizan, tentang bagaimana tausiah atau diskusi ilmu, bagaimana fahaman-fahaman liberalisme ni berkembang. Jadi itu kita punya akademi menyambut baik cadangan tu. Jadi yang kedua, pihak yang berautoriti dalam hal ehwal agama sentiasa menjalankan pemantauan syubhah-syubhah yang berbentuk ideologi. Jadi macam saya cakap tadi, institusi-institusi agama atau badan-badan agama tak lari daripada sentiasa membuat kerja pemantauan lah untuk mengekang aktiviti penularan LGBT ni. Seterusnya, penerbitan ilmiah seperti artikel atau jurnal seharusnya dipergiatkan dalam usaha mengekang penularan fahaman liberalisme. Sebenarnya fahaman liberalisme ni dia banyak lahir daripada golongan-golongan yang bijak pandai, intelektual. Jadi kalau kita nak fight atau something yang kita nak lawan, so kita mesti ada someone atau yang boleh kiranya kita punya fahaman ilmu tu, sebab diorang ni lebihkan kepada penggunaan akal. Jadi kita tak bolehlah pakai nas. Jadi memang sebab diorang nas diorang tolak tepi. Jadi kita akan gunakan kaedah akal tu untuk fight balik diorang punya hujah. Secara rumusan ringkas je. Sistem perundangan Islam yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah serta dikuatkan dengan sumber-sumber pensyariatan yang lain berdasarkan kefahaman ulama' dilihat sebagai sumber utama dalam menangani gerakan liberalisme ini. Pihak kerajaan sebagai badan yang paling kuat perlu bermainkan peranan secara proaktif demi menyelamatkan ummah daripada berpecah belah disebabkan fahaman berbahaya ini. Slide seterusnya. Berdepan dengan golongan ini perlu menjelaskan perbezaan antara asas dan prinsip yang hak dan batil. Aliran ini bersifat ekstrim dan mentafsirkan sumber agama mengikut pandangan peribadi dan sesuka hati sehingga menganggap Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan dan kezaliman. Sebagai jalan tengah yang lebih membawa kepada perdamaian, maka dilihat dialog atau diskusi ilmiah perlu diadakan bertepatan dengan kerangka pandangan alam Islami. Jadi yang pertama, untuk menangani pandangan postmodernisme atau apa-apalah, liberalisme, sekularisme, yang pertama sekali kita mesti ada asas ilmu. Tak ada asas ilmu, macam mana kita nak fighting satu benda yang bercanggah dengan Al-Quran dan bercanggah dengan pemikiran-pemikiran Islam.
Jadi yang kedua, anugerah akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala perlulah digunakan dengan kaedah yang betul. Jadi kalau memanglah kalau someone tu dia bijak, lepas tu dia bijak tapi cara dia fikir tu salah, tak guna juga. So mesti ada guideline untuk menangani pemikiran ini. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja daripada pembentangan grup kami. Jadi apa yang kurang boleh diperbetulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.